sebutlah pada tuan-tuan, perang itu adalah perang di antara Islam dan gabungan seluruh kufar di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan bayang ramai mana. Islam hari ni 2 bilion, bukan Islam 5 bilion. Hak 2 bilion ni pula tak tolak hak dengan transgender, hak tinggal semayang, hak tak tutup aurat, hak lawan Islam, hak ni, hak 2 bilion ni. Tolak pula 1 bilion. Nabi kata last sekali, waktu tengah berperang tu, waktu tu Dajjal keluar. Tuan-tuan, dalam duk perang, sesi perang tu, fasa peperangan tu, waktu itu Dajjal keluar. Habis dia Dajjal, tanda besar kiamat pertama, perang tu. Ketika itu ramai yang akan mati, lelaki-lelaki. Dalam perang dunia pertama lebih kurang 10 juta yang mati. Dalam perang dunia kedua lebih kurang 100 juta. Tuan, bukan 100 ribu lah. Lebih kurang 100 juta yang mati dalam perang dunia kedua. Dia akan datang perang dunia 3. Mesti jadi. Bukan doa tak, bukan ya Allah bagilah perang, ya Allah bagilah. Tak betul itu. Kita sebut akan berlaku perang dunia ketiga, bukan kita berdoa, tetapi mengiyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akan berlaku satu perang yang tidak pernah dilalui oleh tarikh kewujudan manusia. Perang yang besar itu akan dipimpin oleh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Al-Mahdi. Waktu tu kita akan tengok betapa ramainya wanita. Sehingga Nabi sebut 1 orang laki-laki, 50 orang wanita. Dan itu belum berlaku. Itu belum berlaku. Kemudian kita tengok hadis yang ke-40 pula, cepat sangat tu. Hadis ke-20, muka surat 47. Ni pun hadis masyhur. Hamba jadi tuan dan berdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. Yang ni 2 tanda kiamat. Jadi ke tak? Jom kita tengok. Kita baca dulu hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العراة العالة رعاء الشاء yatatawaluna fil bunyan. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, kemudian tuan-tuan boleh tengok dalam buku tu, dia tulis dalam sebuah hadis yang panjang. Maksudnya hadis ni panjang. Syekh Fahmi yang dia ambil sikit sebahagian daripada hadis ni sebagai poin kepada tajuk yang Syekh Fahmi, pengarang kitab ni, nak tulis dalam hadis ke-20 ni. Dalam hadis ke-20 ataupun tajuk yang ke-20, Syekh Fahmi, pengarang kitab ni, dia nak ambil poin hamba jadi tuan dan berdirinya bangunan pencakar langit. Mana syahid, mana hadis yang dia nak buat? Dia pun jumpa satu hadis, tapi hadis tu terlalu panjang. Maka Syekh Fahmi dia ambil sikit, dia letak dalam ni. Kalau nak cari, tulis hadis Jibril. Hadis ni ulama namakan hadis Jibril. Pasal apa? Kerana ketika itu Jibril datang dalam rupa paras manusia dan dilihat oleh semua sahabat. Masyhur lah. Orang rajin mengaji, dia dengar saya sebut ni, dia tahu lah.
Boleh tahu dah. Nabi pernah duduk dengan sahabat macam ni. Ramai macam ni. Mai satu orang laki-laki. Jubah putih, bersih. Debu sikit pun tak ada. Rambut dia bersinar hitam. La yura alaihi atharus safar. Tak nampak pun dia ni orang jauh. Sedangkan semua sahabat tak kenal dia ni. Tuan-tuan faham tak? Kalau semua sahabat tak kenal, maksudnya mesti orang luar. Kalau orang luar, dia main, mesti badan, baju dan muka dan rambut dia penuh dengan debu. Tu cara orang dulu cakap. Orang di negara Arab lah. Di negara Arab. Mesti. Kalau orang dia ni orang tak kenal, semua sahabat tak kenal, dia mesti orang jauh. Sebab sahabat duduk di Madinah dan keliling tu. 10 km, 20 km, 30 km, mereka kenal lagi. Jadi bila tengok, Sayyidina Umar kata, tak tahu seorang pun tak kenal. Main bersih. Jubah bersih. Putih. Kerana itu putih adalah warna kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bayar. Nabi membanyakkan pakaian yang berwarna putih. Bila laki-laki tadi dia duduk depan Nabi menghadap. Lutut bertemu lutut. Bukan biadab lah. Dia berada, tunduk, dia duduk depan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, apa itu Islam? Nabi jawab, apa itu iman? Nabi jawab, apa itu ihsan? Nabi jawab, bilakah kiamat? Nabi tak jawab. Bila dia tanya, wahai Muhammad, bila kiamat? Semua sahabat duk tengok ni, siapa dia ni? Mai duk buat tanya soalan pula kat Nabi kita. Nak uji tok guru kita kah? Nak ajak berdebat kah? Kan? Jadi dia tanya, Nabi jawab, bila dia tanya, bila kiamat? Matasa, kiamat bila? Tepat tu, dia tanya bila terus. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya pun tak tahu jawapan, orang yang ditanya pun tak tahu jawapan. Kemudian baru dia masuk tajuk ni. Ni kita baca atas ni. Yang ada kitab. Boleh tengok. Kemudian malaikat Jibril yang rupa parah orang tu, berupa orang tak sah ni, dia kata fa akhbirni an amaratiha. Kalau macam tu bagi tahu apakah tanda-tandanya. Ada tak tanda? Kalau mana tanda tu berlaku, maksudnya kiamat dekat. Maka Nabi pun sebut tanda yang kita tengok malam ni. Dan hadis ni masyhur, ulama menamakan hadis ini dengan nama hadis Jibril. Dia pun habis dia Nabi tanya kepada yang duduk depan sekali, iaitulah Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ni. Hadis ni ramai sahabat tahu. Peristiwa ni disaksikan oleh ramai sahabat. Nabi pun tanya, atadruna manis sa'il? Tahu tak tadi siapa yang mai? Semua sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat ni yang paling hebat siapa? Dari segi ketakwaan, warak, takwa, ilmu, sahabat. Warak dan ketakwaan ni sahabat. Tuan-tuan, bila satu malaikat mai, malaikat berupa orang. Tak ada satu pun sahabat tahu yang tu malaikat. Semua tak tahu. Termasuk umat Nabi Muhammad yang ranking dia nombor 2. Nama dia Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni kalau buh ranking berapa puluh bilion umat Muhammad ni, dia nombor 2. Selepas Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu tuan-tuan, kalau dia ikut tarikat hak sesat, yang sesat lah. Tarikat yang betul tak apa lah. Tarikat yang sesat ni, ajaran sesat yang banyak apa semua ni. Kita nak sebut sikit hadis lepas ni. Hadis 49, hadis 49. Hadis 21. Tuan-tuan, kalau kita duk ikut kumpulan-kumpulan hak berlambak-lambak hari ni, beratus kumpulan ajaran sesat di Malaysia yang masih aktif. Saya baru dapat beberapa hari lepas kan mesej. Mereka tanya kan macam-macam. Maka kita boleh tahu, dengan ilmu kita boleh tahu. Sayyidina Umar
Nombor dua umat Nabi Muhammad. Nombor dua dari segi iman. Dari segi iman. Dia pun tak tahu hak tu malaikat Jibril. Nah, maka hari ini punya banyak ajaran sesat, mencecah ratusan. Tengok saja satu negeri 19 ajaran sesat aktif. Baru satu negeri tuan, belum 10 negeri. Hak duk mengaku jadi perantara di antara dia dengan Nabi Muhammad, Tok Guru tu lah. Hak duk mengaku jadi perantara dia dengan Nabi Khadir. Hak duk mengaku jadi perantara dengan dia Nabi Musa. Nabi Musa lagi dahsyat. Macam-macam. Satgi dapat tasbih, satgi dapat sejadah, satgi dapat batu. Hari ni Jibril mai ziarah, esok Israfil mai ziarah tu dia. Kata awak malaikat maut tak mai. Senang sikit tutup gelang. Jibril tuan-tuan, berlaku ni bukan contoh. Hari ni Tok Guru jumpa dengan malaikat Jibril, esok jumpa dengan Mikael. Ni kita baca hadis ni, sebaik-baik umat Nabi Muhammad yang nombor 2 pun tak tahu yang tu Jibril. Bila Nabi tanya atadruna manis sa'il, hangpa tahu tak tadi siapa mai? Allahu wa rasuluhu a'lam. Senomak ni dahsyat. Senomak ni memang hebat lah. Tapi dia tak tahu. Senomak ni kalau dia duduk di atas bukit bergegang, dia ketuk bukit, dia kata alam a'dil alaik, bukankah aku telah berlaku adil di atas muka bumi ni? Berhenti bukit. Sungai Nil tak mengalir, dia tulis atas surat, dia tulis wahai Nil, kalau hang mengalir dengan diri hang jangan mengalir sampai bila-bila. Dan kalau kamu mengalir dengan kuasa Allah, mengalirlah kamu. Baling surat dia, mengalir sungai Nil. Dan puluh-puluh lagi lah dia punya karamah dia. Dia pun tak kenal malaikat Jibril. Bukan tak kenal, dia pun tak tahu hak tu Jibril.